Kita kenapa kita ni tak berapa sayang mana dengan amalan selawat? Sebab kita jahil tentang selawat. Tapi kalau kita tahu nilai selawat, kita tak akan tinggalkan selawat. 1 selawat, 10 Allah selawat pada kita. 10 selawat, 100 Allah selawat balik. 100 selawat, 1000 Allah Ta'ala selawat ke atas kita. 1000 selawat, 10,000 Allah Ta'ala. 100,000 selawat, 1,000,000 Allah selawat balik ke atas kita. Bagaimana seorang yang mendapat selawat daripada Allah dibakar oleh api neraka? Sudah pasti tidak. Orang yang mendapat selawat banyak daripada Allah, pasti syurga milik dia. Kata ulama, siapa dia yang paling banyak mendapat selawat dan salam daripada Allah, maka dia pasti masuk syurga. Dan tidak ada orang yang paling banyak mendapat selawat dan salam daripada Allah, melainkan dia yang berselawat ke atas Nabi SAW. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, kita merafakkan syukur pada Allah Azza wa Jal di atas segala macam nikmat pemberian Allah dalam kehidupan kita yang sama sekali tidak pernah terhitung oleh akal fikiran kita. Dengan kita mengungkapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, moga-moga dengan lafaz kesyukuran yang kita panjatkan pada Allah, Allah Ta'ala menambahkan nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Dan nikmat yang paling kita harapkan daripada Allah adalah nikmat semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, titipan nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada nasihat yang ke-15 pada muka surat yang ke-33, iaitu tentang 8 wasiat Imam Hatim Al-A'sam rahimahullahu taala. Qala muallif rahimahullahu taala, wahai anakku yang tercinta, Imam Hatim Al-A'sam rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh gurunya, iaitu Imam Syaqi Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya, maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku? Lalu Hatim Al-A'sam rahimahullahu ta'ala menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari, yang pada fikiranku 8 faedah ini sudah memadai untukku, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ke-15 Imam Ghazali rahimahullahu taala mengkisahkan tentang suatu kisah seorang alim yang namanya digelar sebagai Imam Hatim Al-A'sam, ataupun nama sebenarnya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Al-Khurasani.
Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan itu adalah nama sebenarnya, yang merupakan ulama daripada Khurasan. Khurasan ini banyak kelahiran ulama daripada Khurasan. Maka diberi gelaran sebagai Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam yang bermakna Hatim yang pekak. Al-Asam itu bermaksud pekak ataupun tuli. Kenapa diberi gelaran Al-Asam, iaitu dengan gelaran yang pekak? Kerana disebut dalam satu riwayat bahawa Imam Hatim ni dia bukan sahaja seorang alim, bahkan seorang yang dermawan. Dia suka bersedekah, menyebabkan ramai orang ni suka mendekati Imam Hatim, termasuk orang-orang susah. Dan orang bukan setakat mendekatinya untuk mendapatkan pertolongan, bahkan untuk mendapatkan jawapan daripada beberapa persoalan. Satu hari ada seorang perempuan bertemu dengan Imam Hatim, ingin bertanya tentang suatu persoalan. Lalu tiba-tiba perempuan yang nak bertanya soalan ini tiba-tiba terkentut. Terkentut. Tahu tak terkentut tak? Jadi bila terkentut ni jadi malu, terkentut pula depan Tok Guru. Terkentut depan. Jadi Imam Hatim yang mendengar kentut tadi, maka dia sengaja terus memekakkan telinga dia, buat pekak. Kata Imam Hatim, tolong kuatkan suara kamu, aku tak dengar apa yang kamu soalkan kepada aku. Aku tak dengar. Kuatkan, keraskan suara kamu. Jadi dalam hati perempuan ni, selamat aku Tok Guru pekak, dia kata. Dakwalah Tok Guru dengar dia kentut tadi. Itu nak jaga keaiban. Malu kentut depan Tok Guru. Kita kalau terkentut dalam kuliah ni pakai tak main kuliah dah. Itulah kuliah kita yang pertama dan terakhir. Mari-mari terkentut depan Tok Guru. Jadi Imam Hatim ni sejak daripada peristiwa tersebut, selama 15 tahun dia berpura-pura menjadi pekak. 15 tahun. Maknanya tiap kali orang nak bercakap dengan dia, dia akan kata, kuatkan suara kamu, keraskan suara kamu, kuatkan lagi suara kamu. Itu diberi gelaran sebagai Hatim yang pekak. Sehinggalah setelah matinya perempuan yang kentut tadi, barulah dia tidak berpura-pura menjadi pekak. Bila perempuan tu dah tak ada, baru dia pura-pura tak pekak. Semata-mata nak tutup keaiban perempuan tadi. Maka dia sudah tidak mula berlakon menjadi pekak. Cumanya kerana dah 15 tahun ni sudah menjadi tabiat dia, kuatkan suara kamu, kuatkan suara kamu. Walaupun dah tak pura-pura jadi pekak, benda tu dah jadi tabiat dia. Bila nak bercakap, kuatkan suara kamu, kuatkan suara kamu. Walau dia tak pekak pun, tapi kerana dah jadi tabiat dia. Ini seorang ulama yang menutup keaiban, beramal dengan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, yang mana siapa yang tutup keaiban saudaranya, Allah Ta'ala tutup keaibannya di akhirat kelak. Nabi SAW menutup keaiban para sahabat. Pernah dalam satu majlis ada seorang sahabat terkentut. Maka Nabi perintah kepada sahabat yang ada ketika itu untuk berwuduk. Semua kena ambil wuduk. Pasal apa? Kalau semua ambil wuduk, maka tertutup keaiban sahabat yang terkentut tadi. Maknanya sahabat tak tahu siapa yang terkentut. Tapi kalau tak ambil wuduk, sahabat akan tunggu. Siapa dia yang keluar ambil wuduk, dialah terkentut. Jadi Nabi nak tutup keaiban sahabat yang terkentut tadi. Maka Nabi suruh ambil wuduk. Kita tak, kalau seorang kentut, kita cari siapa lepas cacing. Tak, siapa dia yang kentut. Jadi Nabi tak, Nabi suruh semua pergi berwuduk. Sehingga bila semua berwuduk, jadi sahabat tak tahu siapa dia yang terkentut. Sampai hari ini ulama pun tak tahu nama sahabat yang terkentut itu. Sampai hari ini tak tahu. Kenapa? Kerana ditutup aib oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu kita hari ini, jangan suka mencari keaiban orang. Jadi kalau kita ni orang yang pekak dengan keaiban orang, biar sampai satu berita keaiban orang pada kita, cukup berakhir pada kita saja. Jangan kita yang memulakan menyebarkan keaiban orang. Biar kita ni pekak dengan benda keaiban orang, tak apa. Jangan kita pekak dengan tazkirah, peringatan, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu diberi gelaran Al-Asam, iaitu Hatim yang pekak. Ini penting kita tahu. Kan atas nama ulama dia pun letak kat nama dia Muhammad Asam, Muhammad pekak punya. Dah pasal tak mengaji. Dia baca buku saja tak tahu. Pasal apa Al-Asam? Ingat Al-Asam tu nama ulama juga. Rupanya itu gelaran. Itu hanya gelaran. Sebagaimana Sufyan As-Sauri. Sufyan diberi gelaran lembu, Sufyan lembu. Kenapa? Karena dia tidak beradab dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala.
Siapa yang menggelarkan dia lembu? Dia sendiri yang nak menggelarkan dirinya sebagai lembu, bukan orang nak gelarkan dia. Kerana kesilapannya melangkah masuk ke dalam rumah Allah dengan kaki kiri, sehingga dia terdengar satu suara, ya Thawr, hei lembu. Lalu dia perasan bahawa dia sendiri tidak beradab dengan rumah Allah. Maka dia pun tak tahu suara tu daripada mana, sehingga dia mula rasa bersalah. Betul-betul aku ni lembu rupanya, tak beradabnya dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang saung kita macam tu, cari balik siapa yang saung. Nak panggil pula dengan kambing pula, nak balas balik. Jadi adapun Sufyan As-Sauri kerana rasa bersalah, dia kata, lepas ni jangan panggil aku dengan nama Sufyan, tak layak aku. Kerana rasa bersalah, hinanya dia kepada Allah yang tidak beradab, walau hanya dengan langkah kaki kiri sahaja. Tetapi katanya, panggillah aku dengan panggilan Thawri, lembu. Cukup, itu cukup untuk aku, kerana aku sudah tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan setakat langkah kaki kiri masuk rumah Allah. Tak tengok TikTok dalam rumah Allah lagi. Tak. Kemudian dalam keadaan tak beradabnya kita dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak tahulah kita ni nak beri gelaran apa, wallahu taala alam. Jadi maka dengan sebab itu, ini ulama dahulu rasa bersalahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hatim Al-Asam rahimahullahu taala ini, maka seorang yang alim, sekali berwuduk zahir dan batin sekali. Lalu orang tanya, wahai Imam Hatim, apa beza wuduk zahir dan batin? Wuduk zahir yang kita ambil semayang tu, tapi ada pun wuduk batinku. Setiap kali aku berwuduk, aku menyesali dosaku pada Allah. Setiap kali aku berwuduk, aku hilangkan dendam kesumatku pada makhluk. Setiap kali aku berwuduk, aku hilangkan segala sifat-sifat yang tidak elok di dalam diriku sebelum aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah Hatim Al-Asam yang terkenal dengan kealimannya, kezuhudannya. Lalu dia berguru dengan seorang guru yang bernama Syaqi Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Jadi satu hari guru dia nak menguji sejauh mana, iaitu pengajian selama 30 tahun Imam Hatim bersama dengannya ni, maka dia nak uji. Guru dia nak uji. Jadi dia nak uji apa yang anak murid dia dapat. Ujian ni penting, dia nak tahu anak murid dia faham ke tak faham dengan dia mengajar. Sebab tu kalau molek juga, kita kuliah maghrib pun buat ujian. Baru dia serius sikit. Ni dah masuk nasihat ke-15 dah ni. Mana lama dah lah kita ni, 2 tahun lebih dah, 3 tahun dah. Nak habis sampai ke nasihat ke-15 ni. Kena buat ujian sekali patutnya. Rasa buat ujian rasanya ustaz je mari kot. Jemaah hari ujian dia tak mari, dia mari hari kuliah je. Jadi maknanya nak kata, Imam Hatim ni diuji oleh Syaqi. Dia kata, wahai Hatim, apa yang kamu dapat 30 tahun mengaji dengan aku ni? Apa yang telah kamu dapat, apa yang telah kamu perolehi? Maka kata Hatim Al-Asam, aku simpulkan kepada 8 wasiat. Sepanjang 30 tahun, aku dapat simpulkan ada 8 wasiat yang terpenting dalam hidup. Maka tanya gurunya Syaqi Al-Balkhi, apakah dia wasiat-wasiat tersebut? 8 wasiat itu apa dia? Maka Hatim Al-Asam menjawab, wasiat yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bahawa bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihi dan diasyikinya. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihinya itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit sahaja. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Manakala yang lainnya akan terus pulang dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu aku terus berfikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya sampai ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman yang setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian itu selain daripada amal soleh. Maka aku terus menjadikan amal soleh itu sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian di dalam kuburku. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, kesimpulan pertama, manfaat pertama sepanjang pengajian aku memerhatikan manusia.
Setiap makhluk yang aku perhatikan ini masing-masing memiliki kecintaan masing-masing. Masing-masing memiliki suatu benda yang dikasihinya, yang disayanginya. Semua orang ada benda yang disayangi. Sehingga seseorang yang menyayangi perkara tersebut, dia akan asyik dengan perkara tersebut. Yang kita kata cinta itu buta. Kenapa buta ni? Kerana terlalu asyik. Asyik dengan apa yang dia sayang. Apa maksud asyik ni? Mabuk dengan cinta ni. Sehingga asyik ni, sehingga duit dia sanggup habiskan untuk apa yang disayangi. Masa dia sanggup habiskan untuk apa yang dicintai. Itu maksud asyik. Seseorang bila dah jatuh cinta pada sesuatu, maka dia akan mabuk dengan kecintaannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kecintaan manusia ini berbeza-beza. Setiap kita ni masing-masing ada benda yang kita sayang. Ada orang dia habis masa untuk bini dia, sayang sungguh pada bini dia. Apa yang bini nak, semua dia bagi. Nak emas 0,5 kilo, bagi 0,5 kilo. Nak kereta, bagi kereta. Nak rumah, bagi rumah. Nak pergi melancong, pergi melancong. Tak apa, dia tak ada masa untuk benda lain, tak apa. Yang penting bini gembira. Ada orang dengan bini tak tu mana, tapi dengan anak sayang sungguh. Tak. Dengan anak sayang sungguh dia. Pantang je anak ajak pergi mana, semua pergi. Tak pergi kuliah pun tak apa, asal teman anak pergi kedai RM2. Tak apalah, pergilah kedai RM2. Malah esok anak nak pergi mana? Makan ikan bakar. Tak apalah, pergi makan ikan bakar. Tak mengaji pun tak apa, bapak jahil sampai ke mati pun tak apa. Asal boleh layan kehendak anak. Ada orang macam tu. Kehendak anak. Asal malam je keluar dengan anak. Asal malam je keluar dengan anak. Mengaji tak pernah. Maka kenapa sayang dia pada anak? Ada orang tak ada anak. Ada orang ada anak, kemudian ada cucu. Sayang pada cucu lagi. Ada orang sayang cucu. Cucu pula, cucu tunggal. Itulah satu-satunya cucu yang pertama. Maka sayang dia pada cucu. Duit dia habis pada cucu. Pergi DIY, cucu nak beli apa, ambil lah, dia kata. Tok Wan belanja siapa? Habis duit tak apa kat cucu. Masa habis, duduk atas bas pun tak apa. Cucu kat Terengganu, Tok Ki dekat Johor. Tak apa, pergi. Naik bas 12 jam pun tak apalah. Cucu punya pasal. Tak ada masalah. Sayang punya hal. Nak layan kehendak cucu, tak ada masalah. Tak apa. Lepas tu kalau time-time buat kuliah muslimat, kalau time cuti sekolah, memang kena cancel kuliah. Sebab apa? Cucu ramai balik. Itu je kita minta maaf Ustaz, ni musim cuti sekolah tak boleh buat kuliah. Pasal apa? Cucu ramai balik. Cucu balik, cancel kuliah. Jadi kenapa? Kerana sayang pada cucu. Ada orang tak ada cucu, anak tak ada. Dia ada sayang hobi dia. Ada orang dia sayang pada kucing. Allah, sayang sungguh pada kucing. Dia cakap dengan kucing macam cakap dengan anak. Lapar dah ke belum? Dah makan ke belum? Ingat cakap dengan anak, cakap dengan kucing rupanya. Tak sayang dia pada kucing. Sungguh orang kalau terlampau sayang pada kucing, balik kampung kucing tidur hotel. Ada hotel kucing rupanya. Ada hotel untuk kucing. Bahkan ada pula ni, mandi kucing. RM700 sekali mandi. Siap kena ubat kutu, ubat apa semua sekali. RM700. Allah. Mahal mandi kucing rupanya. Tuan mandi tak bersabun. Kucing mandi tu tak bukan main. Sayang kucing pada diri sendiri. Itu orang hakikat. Kalau kena kucing yang mahal, yang kucing yang muka dia bulat tu, yang telinga dia rapat sekali dengan muka tu, bulat. Kucing tu mahal tu. Kata salah seorang sahabat saya yang bela kucing ni, kata saya kalau tak, kerana kucing ni tak pasang aircon kat rumah dia. Pasal apa? Dia kata kucing ni memang kena duduk dalam sejuk. Kalau duduk kat tempat panas, telinga dia naik macam kucing biasa. Tak lawa, dia kata. Ni dia sebut kan? Kalau dia tepu, saya tipu jugalah. Dia kata sampai macam tu. Pasang aircon. Sebab apa? Kucing punya hal. Kena pasang aircon. Makanan kucing mahal pada makanan tuan kucing lagi. Sayang orang ni pada kucing. Saya pernah tanya, baka paling mahal sekali, dia ada apa dia? Dia kata ada baka paling mahal sekali, 200,000 orang nak beli. Tapi sekarang itulah satu-satunya baka yang dia ada, dia tak nak jual. Saya kata, dalam hati kita terbodohnya, kalau aku jual. Kucing mati 200,000, boleh beli banyak benda tu. Kalau dalam hati kita lah. Kucing dia berlakon iklan raya. Kucing berlakon iklan raya juga rupanya. Orang macam-macam rupanya. Jadi ada orang hobi dia macam tu. Duit habis benda tu, masa habis pada benda tu. Pergi mana-mana ada beg kucing pula. Bawa kucing dalam beg. Beg tu ada lubang udara. Beg ada lubang udara. Bawa pergi mana? Pergi makan, bawa kucing. Ini orang yang terlalu cinta pada hobi.
Ada orang kucing tak bersayang mana, dia sayang pada anjing. Sebab tu kita nak sayang pada binatang peliharaan pun jangan melampau. Melampau dia jadi gila. Gila ni susah. Tu yang berlaku kes di luar negara, seorang yang mewasiatkan harta setelah dia mati, dia wasiatkan seluruh hartanya pada anjing peliharaan. Gila tak gila? Ni berlaku di luar negara. Sebab dia kata anak beranaknya semua tak setia dengan dia waktu dia tua. Yang paling setia anjing dia kata. Daripada dulu sampai dia mati anjing dia setia. Maka dia amanahkan pada peguam dia transfer segala duit tu kepada anjing. Mana gila, ingat gila waktu hidup je, mati pun gila lagi. Pasal apa? Hidup tidak dipandu dengan iman dan takwa. Lepas tu kita ni nak cinta apa pun, ada iman dan takwa ini menjadikan akal fikiran kita waras. Islam bukan menghalang kita nak cinta pada makhluk, tapi jangan sampai melampau sehingga kamu lupa kecintaan yang sebenar. Ada orang dia sayang pada hobi dia, suka main motosikal. Orang main motor, dia habis dengan motor. Duit habis dengan motor. Tiap-tiap bulan kau set motor tukar. Kemudian ujung minggu ride dan layan corner kat Karok. Ujung minggu semata-mata nak pergi makan kat mana? Leman Tok Ki kat Betung. Pergi layan corner mana? Lepas makan leman Tok Ki patah balik. Layan corner pula. Ujung minggu habis masa. Kalau umur 15 boleh tahan, 18 boleh tahan, ni umur 50 dah. Sibuk duduk dalam keadaan hidup dalam keadaan begitu. Sehingga dalam keadaan dia tak ada masa. Sedangkan dia akan balik pada Allah. Ya, kita nak marah. Itu hakikat yang kita kena telan. Bahawa hakikat ada orang sibuk dengan hobinya. Itu saya pernah berhenti dekat satu Petronas, tepi Lebuh Raya. Nak pergi kuliah duha. Pagi-pagi, hujung minggu. Lepas tu parking satu rombongan motor-motor besar. Parking. Rombongan motor besar. Buka helmet. Semua perempuan 40-an lebih kurang umur. Terkejut kita. Motor besar motor superbike. Perempuan 40-an ke atas. Free hairnya. Dalam hati kita kata doa, moga Allah beri hidayah sebelum mati. Tu je. Pasal apa? Pasal kesibukan dia pada benda tu. Jadi bukan kita nak tuduh apa yang tidak baik, tapi kesedihan kita melihat ada orang yang membiarkan masanya dibazirkan tanpa apa-apa benda yang bermanfaat. Maka dengan sebab itu, ada orang habis dengan keretanya. Ada orang yang habis dengan hobinya macam-macam. Ada orang yang suka buat benda-benda yang tidak ada. Ada orang yang kasih pada maksiat, maka duitnya habis dengan berhibur. Begitu saja. Orang yang buat maksiat pun duit dia asyik dengan maksiat. Dia akan alert. Konsert apa yang akan ada pula lepas ni. Pasal konsert ni sekali dijual tiket online, sekejap je habis licin. Maknanya kalau peminat tu dia tak alert, tak dapat tiket. Sekali dengan tiket harga bukan murah, mahal. Tapi dia ada kaki dia, kaki konsert. Jadi begitulah setiap orang ni dia ada kaki masing-masing. Tetapi dan setiap kaki ini, setiap kekasih ini, masing-masing itu dia ada tempohnya sahaja. Kata Imam Hatim Al-Asam, aku duk tengok manusia ni, sayang macam mana pun dia pada keluarganya, sayang macam mana pun dia pada hartanya, sayang macam mana pun dia pada pangkatnya, dia akan berpisah dengan apa yang dia sayang. Ada kata Imam Hatim, ada yang berpisah waktu dia, sampai waktu dia sihat saja. Bila sakit, kena terpisah dengan. Ada benda yang kita sayang ni, dia bersama kita waktu kita sihat. Bila sakit, kita terpaksa berpisah dengan. Sebahagiannya adalah kawan-kawan itu. Kawan-kawan sepermainan kita ni, waktu sihat je dia duduk layan kita. Waktu sihat je ajak kita main basikal. Ajak pergi candak sutong, waktu sihat je. Bila kita dah kena stroke, dia tak ada dah, dia remove dah kita daripada grup dia. Pasal member kita ni tak boleh dah ni, dah kena gauk dah ni. Dah kena stroke ni. Doktor pun kata 80% je. Dah. Harapan nak 20% je harapan hidup. Jadi kita remove dulu daripada grup. Kata kawan dia. Pasal apa? Kita waktu sihat je orang ajak ni. Pergi main basikal, pergi berlari, panjat bukit ni waktu sihat. Pergi mancing waktu sihat. Bila dah sakit, tak ada dah. Dia pun singkirkan kita. Paling-paling dia sayang kita pun setahun sekali ziarah kita. Tapi dia dah mula tinggalkan kita. Kawan-kawan hak lepak dengan kita tak ada dah. Nak lepak apa lagi, kita pun dah pekak dah. Tak ada nak lepak dah. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala pisahkan, ada benda yang kita terpisah waktu sakit. Harta kita sebahagiannya kita kena pisah dah waktu kita sakit. Sebahagian harta kita
Kereta yang kita dah buat loan 4,000 sebulan, 5,000 sebulan. Sampai kita sakit, kita tak boleh bawa dah. Kita tak boleh bawa dah. Kita tak boleh naik dah kereta kita yang mewah ni bila kita dah sakit terlentang. Duk ulang-alik hospital, naik ambulans je. Tak naik dah kereta kita. Patut kita dulu buat loan beli ambulans siap-siap. Masa sihat ni. Baru boleh guna sepenuh masa loan. Ambulans ni boleh guna. Hidup boleh guna, sakit boleh guna, mati pun boleh guna. Jadi maknanya ada orang gitu. Itulah yang dia terpaksa berpisah. Pakaian yang mahal-mahal waktu sakit tak ada. Tak rasa nak pakai dah. Orang sakit dia tak pakai coat dah. Necktie pun dia tak pakai dah. Seluar selek dia tak pakai dah. Pakai kain sarung, kain plekat tu, cap gajah duduk. Tu je lah. Ataupun orang perempuan dia sakit dia tak pakai dah. Tudung wardina, tudung wardini. Apa jenis tudung. Baru ni saya tengok ada satu iklan tudung. Dia jual 120,000 satu helai tudung. 120,000, 80,000 selai tudung. Wallahi saya tengok. Betul ke tak? Yang mahal tu benda yang ada berkelip-kelip pada tudung tu. Itu yang mahal. Mana ada tudung mahal rupanya. Tapi bila sakit tak pakai dah tudung mahal ni. Baju mahal pun tak pakai dah. Dia pakai baju hospital ni, warna hijau tu. Baju buat nak kacing pun tak boleh. Itulah baju dia. Jadi maknanya nak kata pakaian kita, harta kita ni dah mula terpisah sikit. Tak sedar lagi, tak tahulah. Waktu sakit Allah Ta'ala berikan perpisahan itu. Kita nampak sikit demi sikit. Maka kata Imam Hatim, dan lagi terpisah ketika mana dia mati. Bila tercabut daripada ruh, daripada jasad, maka saat itu dia mula berpisah. Pangkatnya dia mula berpisah. Bila roh dipisah daripada jasad, terpisah sekali panggilan kehormat dia. Bila dah mati ni orang tak panggil dah kita dengan datuknya, dengan Tan Srinya, dengan doktornya, dengan ustaznya, orang tak panggil. Orang panggil lagi panggilan ni waktu kita sakit. Bila kita sakit, orang panggil lagi kita, datuk, mana pergi, lama tak nampak kat masjid. Ustaz, mana? Dah lama tak nampak, ngajar kat surau kami, masjid kami. Orang panggil lagi. Cikgu walaupun pencen dah 20 tahun, orang panggil lagi cikgu. Tapi bila mati, orang tak panggil dah cikgu. Orang panggil mayat. Orang panggil jenazah. Bila mayat ni nak disolatkan, orang tanya. Orang tak tanya bila cikgu ni nak disolatkan. Cikgu mana, orang tanya. Ataupun orang tanya bila ustaz ni nak disimpan. Tak ada orang cakap gitu. Orang kata bila mayat ni nak disimpan. Walaupun yang mati tu seorang datuk. Orang tak kata bila datuk ni nak disolatkan. Tak. Orang kata bila mayat ni nak disolatkan. Bila jenazah ni nak disolatkan. Orang dah tukar dah. Sebab apa? Tercabutnya roh, tercabut sekali dengan pangkat. Carilah di batu nisan mana dia letak pangkat. Adalah kot, mungkin dia suruh pesan, suruh letak pangkat tu adalah. Tapi biasa di batu nisan tu orang tak okey pangkat. Almarhumah Tan Sri Datuk. Ada batu nisan. Jarang sangat. Kalau ada pun memang dia wasiat pesan siap-siap. Tak suruh tulis dengan pangkat dengan sekali. Takut malaikat tak kenal. Takut masuk kubur nanti malaikat tak kenal. Jadi maka dengan sebab itu tidak ada seorang pun yang boleh menyelamatkan pangkat. Walhal pangkat itulah dia duk melobi waktu dia hidup di dunia. Nak dapat satu pangkat ni bukan senang. Nak dapat doktor bukan senang. Sambung mengaji, punya mengaji boleh dapat doktor. Nak dapat datuk bukan senang. Lobby. Ada sebahagian terpaksa bayar baru boleh dapat. Maka dengan sebab itu ada orang sibuk untuk mengejar pangkat waktu hidup. Sampai bila dia mati, dia terpisah dengan apa yang dia hajat selama. Dan kemudian saat ketika itu, hartanya pun akan tercabut daripada milik. Sebab itu kata hukama, bila mati seseorang, maka yantahibul warasah malah. Bila tercabut roh daripada hidup seseorang, tercabut juga adalah, iaitu harta-harta juga tercabut. Yang disentap harta tersebut. Siapa yang mengambil secara mengejut harta kita setelah kita mati? Iaitu warasah, iaitu waris-warisnya, kata hukama. Harta dah jadi milik waris kita. Walau selama ni kita hidup, kita siap beritahu pada anak kita yang sulung, alung nak dapat harta ayah, langkah mayat ayah dulu. Kata si ayah. Dia punya kedekut dia. Sampai dengan anak pun dia kedekut. Ustaz, nak buat jalan untuk kata Hafiz Ustaz ni, langkah mayat saya dulu, saya takkan izin. Ada orang macam tu. Ada seorang sahabat saya,
dia buka tahfiz. Jadi surau tu kena lalu jalan tu, kena lalu satu tanah ni. Dah. Jadi minta izin, bukan minta nak beli. Mintalah nak beli dengan tuan rumah ni supaya lalu jalan tu boleh pergi ke surau. Lalu apa dia kata? Dia kata, ustaz, kalau nak buat surau, dia kata minta maaf, saya tak akan bagi dia. Dah. Nanti sibuk depan rumah saya nanti, dia kata. Allah. Dah. Sibuk. Ada orang yang fikir macam tu. Ada orang fikir macam tu. Saya buka tahfiz biasa dengar cerita-cerita macam ni. Orang ustaz ni nak ganti dengan tanah lain pun tak nak. Nak ganti dengan tanah lagi mahal hak sedia ada pun tak nak juga. Sebab apa? Dia pun dah ada harta banyak. Cuma apa? Dia tak nak melihat benda-benda macam ni. Padahal kalau dia permudahkan urusan, dapat pahala. Panjang pahala. Tapi ada orang macam tu, kedekut dia waktu hidup. Walau dia pun dah ada banyak tanah. Tapi kedekut dia bila tengah orang buat tahfiz, dia kata, jangan, langkah mayat aku dulu. Kalau nak tanah ni, langkah mayat dulu. Samalah juga kita pesan anak dia, langkah mayat ayah dulu. Kalau nak tanah ayah ni, tiba-tiba ayah mati, tak sempat langkah mayat. Anak sudah mula mendapatkan hak dia. Cuma cepat lambat je buat urusan tu je. Tetapi hakikatnya harta tersebut telah tercabut daripada kita. Bukan harta kita dah. Sebab tu kata Nabi, apa yang kamu pakai akan lusuh. Benda yang kita pakai ni akan lusuh. Mahal macam mana pun. Apa yang kamu makan akan menjadi najis. Makanan yang kita makan satu saat jadi najis, tak jadi tahid, jadi air kencing. Makan daging wagyu A5 RM5,000 sekilo contohlah. Kemudian makan daging rusa, makan daging daging kijang, sate kijang. Sayang nak tahan, sayang nak berak. Kita pun nak tahan berak lah ustaz. Dahlah nak pakai sate kijang ni susah. Tiba-tiba kena berak pula, sayang. Tahan berak, cuba tahan. Tengok. Cukup 3 hari arwah jadinya. Makna nak kata tak boleh. Kita minum air paling mahal di dunia, nak tahan kencing, tak boleh. Kita nak tahan kencing, cuba tahan kencing. Orang ni masuk adalah berita, Pompang, dia masuk pertandingan minum air paling terbanyak. Dan dia menang, lepas menang dia mati. Sebab tahan kencing terlalu banyak, tahan air masuk banyak sangat. Makna sampai begitu. Kita tak boleh tahan apa yang kita makan menjadi najis. Tetapi apa yang kamu sedekah, itulah harta yang kekal abadi. Ni kita sebut, selalu sebut. Tapi nak yakin tu susah ni. Bila kita mati, inilah infak kita ni yang sempat menjadi teman setia kita. Maka saat kita mati, kata Imam Hatim, ada yang menjadi teman kita. Siapa dia? Anak-anak kita, saudara kita jadi teman kita lagi. Dia teman kita, duduk di sisi kita baca Yasin lagi. Dia yang mandikan jenazah kita. Dia yang salatkan kita. Dia yang iring kita ke kubur. Tetapi kata Imam Hatim, sampai di situ sahaja kekasih kita akan teman kita. Sampai di situ saja isteri akan menemani jenazah suami. Isteri tak temanlah jenazah suami. Anak teman jenazah ayah. Suami teman jenazah isteri. Maka sampai di situ, sampai di liang lahat. Bila ditanam di liang lahat, baliklah mereka pulang ke rumah masing-masing. Itu sahaja. Hakikat anak yang sayang pada kita, dia pun balik. Hakikat isteri yang sayang pada kita, dia pun duduk di rumah, dia pun tak pergilah ziarah kita. Ziarah pun lepas habis adah, mari ziarah kita. Suami sayang macam mana pun isteri, lepas isteri mati, balik. Petang esok kahwin baru pula. Bukan boleh percaya sangat. Jadi maknanya nak katanya itu kecintaan. Tahun pertama, tahun kedua, mari lagi ziarah kubur ayah. Masuk tahun ke-10, tak tahu dah kubur ayah kat mana pun tak tahu. Kubur ayah pun tak tahu dah kat mana. Lamanya tak datang ziarah. Begitulah hakikat orang yang kita sayang. Dah tu, apa yang menjadi teman kita? Kata Imam Hatim, amal soleh yang bersama kita. Saat itu Quran yang sempat kita bacakan beberapa ayat yang menjadi teman kepada kita. Quran ni pun jadi teman pada kita, datang pada kita. Daripada kubur yang gelap, cerah sikit. Kemudian mari pula beberapa rakaat yang kita solat, maka mari menambahkan lagi cerahnya kubur kita. Mari pula amalan sedekah kita. Mari pula amalan yang kita tolong orang. Maka dengan sebab itu setiap kebaikan-kebaikan inilah yang menjadi teman kepada kita di alam kubur kelak. Sebab itu kata Imam Hatim, sejak aku meyakini amal soleh adalah teman yang setia sampai ke hujung nyawa,
Maka dengan sebab itu aku mula jatuh cinta dengan amal yang soleh. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita kena jatuh cinta dengan amal kebaikan. Ikut jani ke jani? Oh, jani. Kita akan mula jatuh cinta dengan amal kebaikan ni mula hari. Jadi kita nak jatuh cinta dengan amal soleh ni macam mana? Dengan ilmu. Macam kita ni nak beli rumah. Kita sebelum nak beli rumah, nak beli kereta, kita study dulu, ada ilmu dulu tentang kereta. Kereta ni sisinya berapa? Roteknya murah ke mahal? Kemudian minyaknya jimat ke tak jimat? Kemudian pakai diesel ke petrol? Berapa sita pula? Kita punya study. Lepas tu kita punya tengok sesuai dengan kita, dengan duit kita, kita pun mula jatuh cinta. Bila jatuh cinta, dia punya angau. Tak? Tiap-tiap bulan mimpi dengan kereta. Kumpul duit nak dapatkan kereta. Orang yang jatuh cinta begitulah. Kita kenapa kita ni tak berapa sayang mana dengan amalan selawat? Sebab kita jahil tentang selawat. Tapi kalau kita tahu nilai selawat, kita tak akan tinggalkan selawat. 1 selawat, 10 Allah selawat pada kita. 10 selawat, 100 Allah selawat balik. 100 selawat, 1000 Allah Ta'ala selawat ke atas kita. 1000 selawat, 10,000 Allah Ta'ala. 100,000 selawat, 1,000,000 Allah selawat balik ke atas kita. Bagaimana seorang yang mendapat selawat daripada Allah dibakar oleh api neraka? Sudah pasti tidak. Orang yang mendapat selawat banyak daripada Allah, pasti syurga milik dia. Kata ulama, siapa dia yang paling banyak mendapat selawat dan salam daripada Allah, maka dia pasti masuk syurga. Dan tidak ada orang yang paling banyak mendapat selawat dan salam daripada Allah, melainkan dia yang berselawat ke atas Nabi SAW. Maka dengan sebab itu, kita tak tahu nilai selawat, menyebabkan kita pun bakhil berselawat. Kita tak tahu nilai zikir selepas solat. Tasbih, tahmid, takbir yang Nabi janji ampun dosa sebanyak buih di lautan, kita tinggal begitu saja. Kerana kita tidak ada kecintaan kepada zikrullah, kita bertidur siang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, maka aku menjadikan amal soleh itu sebagai teman dan kekasihku, supaya dialah yang dapat menerangi kuburku, dan dialah juga menghibur hatiku, dan pasti dia tidak akan meninggalkan aku bersendirian di dalam kuburku. Sebab itu penyesalan orang yang menjadi ahli kubur, penyesalan penduduk di alam barzakh pada saat dan ketika ini adalah untuk kembali farji'na na'mal salihah, untuk kembali beramal dengan amal yang soleh. Maka setiap kali kematian berlaku, kita kena fikir begitulah juga kematian itu berlaku kepada diri kita. Setiap kali kematian itu berlaku, kita kena ingat kita juga akan menyusuli dia di alam akhirat sana. Itu di antara ucapan Nabi SAW bila melalui kubur, kami juga akan menyusuli kamu seketika nanti. Kita juga akan menyusuli mereka. Lepas tu bila masuk saja ke alam kubur, kita pun akan terkejut. Kerana perpindahan kepada satu alam yang kita boleh beramal ke satu alam yang kita tidak ada ruang untuk kita beramal. Hari ini Allah Ta'ala beri kita boleh sebut Alhamdulillah. Allah terima lagi Alhamdulillah kita kerana kita hidup. Sekarang kita boleh sebut satu kalimat istighfar, Astaghfirullah. Allah terima lagi istighfar kita walaupun ringkas kerana kita hidup. Tapi setelah kita menjadi penghuni kubur, istighfar dengan air mata darah Allah Ta'ala tak terima dah. Atau kerugian kita ni, umur kita yang singkat, kita tidak menyibukkan dengan amal yang soleh. Yang paling parah, umur kita yang singkat, kita bazirkan dengan maksiat kita pada Allah. Berhibur ada masa, mengaji fardu ain tak ada masa. Berhibur ada masa, mengaji ilmu fardu ain tak ada masa. Sebab itu siapa yang usianya sudah melebihi menjangkaui 40 tahun disebut, dia tidak akan ada alasan di hadapan Allah dengan menyatakan, ya Allah, aku ni sekejap saja hidup, tak sempat nak mengaji. Maka Allah Ta'ala akan tempelak balik kita. Kamu beribu ada masa, lepak kat kedai ada masa, pergi sana sini ada masa, takkan nak duduk sekejap, duduk dalam majlis sekejap, tak ada masa. Kita pasti akan dipersoal di hadapan Allah. Jadi maka kalau kita rasa boleh jawab, tak ada masalah. Jadi begitulah kehidupan kita hari ini, muliakan dengan amal yang soleh. Kerana amal yang soleh itulah yang menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dia menjadi benteng dia di alam kubur dengan bacaan Quran. Ada orang dia tak ada bacaan Quran, qiyamul lail tak ada, tapi yang menjadi benteng syafaat dia selawat saja. Sebab dulu dia kaki selawat.
Walaupun puasa sunat tidak ada, qiyamul lail tak ada, tapi selawat memang dia kaki selawat. Tiap-tiap masa selawat tak pernah tinggal. Maka selawat datang memberi syafaat kepada dia. Ada orang selawat tak ada, baca Quran tak ada, cuma dia ni kaki puasa sunat. Pantang saja dengar hari-hari yang sepatutnya dia kena puasa, dia puasa. Ada orang dia tak ada puasa sunat, dia tak ada dengan selawat, cuma dia ni tak sempat, sibuk bisnes, kaya, maka dia kaki sedekah. Maka dia taja anak yatim, dia taja orang miskin. Sebab tu orang kaya yang tak sempat nak beribadat dengan ibadat sunat, kita boleh sedekah. Jadi tak ada sebab kita nak masuk syurga ni, tak ada sebab yang menjadi penghalang itu. Orang miskin dia tak sibuk dengan bisnes, maka dia ada masa nak berzikir. Allah Ta'ala buat. Ke orang miskin pun sibuk dengan meeting juga. Oh, dia kata Ustaz, orang miskin pun sibuk juga meeting dengan Persatuan Miskin Sedunia. Saya ketua bahagian ni cawangan Sungai Buloh. Maknanya tak ada. Orang miskin dia tak sibuk dengan mesyuarat. Orang kaya sibuk mesyuarat sini, terbang sini. Tapi dia ada duit. Duit dia boleh sedekah. Takkan duit pun dia tak mampu nak sedekah. Maka orang yang Allah Ta'ala beri masing-masing. Isteri tak ada peluang nak buat dengan amal-amal seperti seorang suami. Boleh pergi masjid, boleh pergi sini. Tapi seorang isteri, dia boleh masuk syurga dengan sebab khidmat pada suami. Jaga anak, didik anak. Anak pandai baca Quran dengan sebab mak yang ajar. Anak pandai baca Fatihah sebab mak yang ajar. Anak ni pula semayang dengan bacaan Fatihah yang diajar oleh mak ni, pahala berpanjangan sampai mati. Jadi maka sebab itu, suami pula mungkin dengan asbab dia cari nafkah yang halal. Maka dengan masing-masing dia ada amal soleh yang dia boleh dapat untuk tiket ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, jangan pernah luput dengan amal kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka carilah setiap peluang-peluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sekadar senyum pada wajah saudara kita juga adalah satu pahala dan amal kebaikan. Termasuklah juga menjawab salam pun adalah satu kebaikan. Maka apa sahaja peluang untuk kita dapat pahala, jangan kita luputkan. Jangan kita luput. Kata guru saya, orang nak beri duit kita tak nak terima, itu tak jadi masalah. Orang nak beri kereta kita tak nak terima, nak menunjukkan kita zuhud, itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai orang nak beri pahala pada kita, kita tolak. Orang beri salam pada kita, kita kedekut nak jawab salam. Walau orang ni nak beri pahala, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawab pun berat. Seolah-olah kita nak tolak juga pahala. Sedangkan pahala ni satu benda yang menjadi teman kepada kita di hari akhirat kelak. Jadi kita berhenti dulu faedah yang pertama. InsyaAllah akan datang kita sambung pada wasiat yang kedua daripada Imam Hatim Al-Ansar. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kuat datang pada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakana fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.